tripod pun kacau-kacau. Sekejap tanah. Satu Malaysia BN ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. BN ha, satu Malaysia baju lama ni. Simpan lagi ni. Baju Pilihan Raya ke-14. Baru keluar lah plastik ni. Dari plastik ni. Saya simpan lagi pak. Ni baju lama lah. Baju koleksi ni. Saya keluar balik lah sebab esok nak Pilihan Raya dah kan. Ya. Saya nak adjust. Ini saya tripod saya kan. Kejap. Okey, cantik. Mak Fikri, Wardah Ros Lily. Terbaik undi BN kali ni. Mak Fikri, Hakim, Salam Kucing, GPS, Harun Zain, terbaik. BN tetap terbaik. Nurul Yahya. Minta baju BN selai tuan. Duduk kat mana? Dr. Nurdin. Baju kat sini ada selai dolai. Takut size tak dapat. Size problem. Okey tuan. Suara ni tak ada sebenarnya. Tapi pulun jugalah. Teran jugalah nak bagi keluar suara ni. Jadi bila suara ni pun teran. Dia bunyi tu lain macam sikit lah. Tapi yang penting tuan-tuan dengar dengan jelas. Saya kadang-kadang kena cakap laju sikit. Pasal nak pastikan suara tak hilang. Tapi kalau cakap laju ni, orang utara je lah faham. Tapi orang-orang selatan, dia tak apa nak faham lah. Orang KL, tak apa nak faham lah. Sebab kita di utara ni, memang cakap laju. Kita memang cakap laju. Tapi saya dah ubah lah. Laju boleh, pelan boleh. Betul? Okey, ni baju lama. Baju ni memang tak ada dah lah. Ini koleksi PRU ke-14. Dulu kan kita simpan lah selai untuk kenang-kenangan. Tapi pakai jugalah hari ni kan. Sebab ada logo Satu Malaysia. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan terus share dan share. Kita dah tak banyak masa. Kita Tuan Rodi Yahya. Baik tuan. Nanti kalau tuan jumpa saya boleh. Tak ada masalah. Kita dah tak ada banyak masa. Kita kurang daripada 12 jam lah. Untuk kita menempuhi fasa peti undi. Mana isu adalah penentu masa depan keluarga Malaysia. Besok. Penentu masa depan keluarga Malaysia. Jadi ini tanggungjawab kita semua. Ketua-ketua keluarga Malaysia, ibu-ibu keluarga Malaysia, anak-anak keluarga Malaysia, induk-induk keluarga Malaysia, untuk memastikan undi kita esok untuk menjamin kebajikan, hak dan masa depan keluarga Malaysia. Kita pastikan esok jangan kita ulangi kesilapan Pilihan Raya ke-14. Undi kita berpecah sehingga menyebabkan Pakatan Jahanam naik 22 bulan sebagai kerajaan. Di situ juga berlaku perebutan kuasa antara pemimpin Pakatan Jahanam sehingga tertubuhnya Pakatan Jahat Nasional. Dan hari ini kita rakyat dah dapat balik kuasa. Dan kita kena berterima kasih kepada Barisan Nasional kerana berani mengembalikan kuasa itu kepada rakyat. Yang tolak kuasa dikembalikan kepada rakyat, tuan-tuan kena ingat. Pakatan Harapan menolak sekeras-kerasnya mandat dikembalikan kepada rakyat. Kena ingat. Dan Perikatan Nasional menolak sekeras-kerasnya mandat dikembalikan kepada rakyat. Nampak? Makna yang mengembalikan mandat kepada kita, mengembalikan kuasa kepada kita adalah Barisan Nasional. Kenapa Barisan Nasional
berbuat sedemikian rupa. Kerana Barisan Nasional tahu negara ini milik keluarga Malaysia. Negara ini milik rakyat, bukan milik mana-mana individu dalam kepartian. Jadi, hanya rakyat yang boleh memilih kerajaan melalui peti undi. Dan Barisan Nasional yakin bahawa rakyat Malaysia atau keluarga Malaysia akan buat pilihan yang terbaik di peti undi. Itu cerita dia. Maknanya hari ini tolak PHPN kerana mereka menolak sekeras-kerasnya mandat dikembalikan kepada rakyat baru-baru ini. Mereka menyebarkan propaganda ketakutan, kononnya banjir dan sebagainya. Kononnya Barisan Nasional nak halang pengundi keluar mengundi. Tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad. Jadi saudara-saudari, kita dah tahu dah siapa yang kembalikan mandat kepada kita. Hari ini kita hebat. Kita semua pemimpin calon-calon datang jumpa kita, merayu-rayu undi kita, menjanjikan berbagai-bagai manifesto kepada kita rakyat. Sebab apa? Sebab Barisan Nasional kembalikan kuasa kepada rakyat. Kalau ikut Mahathir, Muhyiddin, Anwar, mereka menolak sekeras-kerasnya. Malah ada 12 orang Menteri Perikatan Nasional sampai menderhaka kepada Seri Paduka Baginda Yang Teragong dan tidak menghormati kedudukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada waktu itu dengan menghantar surat kepada Seri Paduka Baginda Yang Teragong untuk mempengaruhi Seri Paduka Baginda Yang Teragong untuk tidak membubarkan parlimen. Tapi alhamdulillah, Seri Paduka Baginda Yang Teragong bukan calang-calang orang. Itu cerita dia. Jadi kita tahu dah, yang benar-benar sayang kat rakyat, yang benar-benar percaya kat rakyat, cuma Barisan Nasional. Okey, itu part 1. Yang kedua, tuan-tuan, pihak Muhyiddin cuba memfitnah Dr. Zahid Hamidi. Kononnya Barisan Nasional akan menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jangan percaya kat Muhyiddin, tuan-tuan. Sebab sebelum parlimen dibubarkan, yang mencadangkan wujudnya kemah besar adalah Muhyiddin. Yang minta Pakatan Harapan melupakan perkara yang lepas adalah Muhyiddin. Yang merayu-rayu kepada Anwar adalah Muhyiddin, bukan Dr. Zahid Hamidi. Jadi kalau tuan-tuan percaya kepada Muhyiddin, tuan-tuan akan kena tipu bagaimana Parti PAS kena tipu dengan bersatu hari ini. Tuan kena ingat, Barisan Nasional kalah pilihan raya ke-14 kerana 3 orang ini. Yang pertama bernama Mahathir, yang kedua bernama Muhyiddin, yang ketiga bernama Anwar Ibrahim. Ini punca kita kalah pilihan raya yang ke-14. Betul tak? Dan hari ini, kalau kita masih nak percaya 3 orang makhluk perosak ini, bermakna keluarga Malaysia akan hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, dalam banyak-banyak janji yang dibuat oleh parti-parti politik, hanya janji Barisan Nasional saja yang keluarga Malaysia boleh percayai. Janji Pakatan Jahanam, Jahanam keluarga kita. Janji Perikatan Nasional, melikup keluarga kita. Kita keluar mengundi nak jaga keluarga kita. Ingat, tuan-tuan. Dan kepada penjawab-penjawab awam, kena ingat, ramai sahabat-sahabat kamu dipecat daripada Perkhidmatan Awam sebaik saja Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan perkara itu boleh berulang sekali lagi sekiranya Pakatan Harapan jadi kerajaan. Jadi pastikan jaga pekerjaan anda. Pastikan jaga keluarga anda. Jangan bagi peluang Anwar Ibrahim dan DAP kembali berkuasa dalam negara kita. Dan kalau kita nak menghalang Pakatan Harapan berkuasa, kita jangan pecah undi.
Apa jadi pun, pastikan hanya Barisan Nasional. Jangan sesekali mengundi Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional akan menyebabkan kisah 22 bulan berulang lagi selepas pilihan raya yang ke-15. Tuan-tuan, jangan termakan dengan hasutan-hasutan puak-puak jahat yang cuba menghasut ketua-ketua keluarga Malaysia agar menolak Barisan Nasional. Kalau kita termakan dengan hasutan mereka, bermakna yang susah, yang hilang kerja, yang menderita, yang lapar, yang kena usir dari rumah, yang tak boleh bayar hutang, yang nak bercerai-berai adalah keluarga Malaysia. Dipastikan nasib keluarga kita terbela. Nasib anak-anak kita terjamin. Perut anak-anak kita terjamin dengan mengundi Barisan Nasional. Hanya Barisan Nasional sahaja yang boleh menjaga nasib dan masa depan keluarga kita. Kita ini berjuang untuk keluarga kita. Seorang ayah berkorban untuk keluarga aja. Seorang ibu berkorban untuk keluarganya. Hari ini kita pun kena keluar mengundi dengan berjihad memilih Barisan Nasional demi anak-anak kita. Dan kepada anak-anak muda, kamu juga kena bersama-sama mengundi Barisan Nasional. Kerana nasib dan masa depan kamu bergantung kepada Barisan Nasional. Jika kita tersilap pangkah lagi, bermakna masa depan keluarga kita habis, tuan-tuan. View 70K itu view palsu. Jangan percaya, tuan-tuan. Jangan percaya. Kajian saya menunjukkan bahawa Barisan Nasional akan menang. Sebab undi keluarga-keluarga Malaysia bersama dengan Barisan Nasional. Tak ada mana-mana keluarga yang sanggup memperjudikan nasib dan masa depan keluarganya, terutama anak-anaknya, dengan menyokong Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Janji padu Barisan Nasional cukup padu dan meyakinkan keluarga Malaysia. Dan tuan-tuan percayalah, hanya Barisan Nasional akan menunaikan janji. Hanya Barisan Nasional ada kemampuan untuk mempertahankan agama, raja-raja, bangsa dan tanah air kita. Kalau tuan-tuan undi PH di kerajaan, dia akan hina bangsa kita pendatang. Mereka akan sebar komik komunis di sekolah-sekolah. Mereka akan fitnah Sanjawi tulisan majalah lucah. Mereka akan aisuk dengan kita untuk memangsuhkan hak istimewa kita. Mereka akan menghapuskan, memangsuhkan kuota Bumi Putera dalam perkhidmatan awam. Mereka akan memangsuhkan beasiswa Bumi Putera. Mereka akan ubah dasar UiTM. Malah mereka akan memangsuhkan lesen perniagaan taraf Bumi Putera, tuan-tuan. Banyak lagi perkara-perkara yang mereka akan lakukan, termasuk mereka akan mula kacau peruntukan Islam. Mereka akan cuba untuk menghalalkan agama-agama yang tidak diterima di Malaysia, diamalkan di dalam negara kita, tuan-tuan. Dan mereka akan melakukan berbagai-bagai cara untuk menghapuskan budaya timur di Malaysia dan membawa budaya barat ke dalam negara kita. Jangan kita mengulangi sejarah ini, tuan-tuan. Jangan kita menang bersorak kampung kita tergadai pada 20 hari bulan ini, tuan-tuan. Pastikan, tuan-tuan, kalau kita nak menang bersorak, biarlah Barisan Nasional yang menang. Jangan sekali-kali memperjudikan nasib dan masa depan agama, bangsa, raja-raja, tanah air kita, terutamanya keluarga kita, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, keluarlah mengundi esok. Pastikan hanya Barisan Nasional yang kita pilih, saudara. Saudara, lupakan Mahathir. Lupakan Anwar Ibrahim. Lupakan Muhyiddin Yassin. Ingat, 3 orang ini dulu berpakat sehingga menyebabkan keluarga Malaysia jatuh dalam kesusahan. Ekonomi jatuh kan 3 orang makhluk rosak ini. Hutang negara meningkat 1 trilion lebih kerana 3 orang makhluk rosak ini, tuan-tuan. Pelabur lari, pelabur tak masuk. Ketiga orang makhluk perosak ini, tuan-tuan. Kena ingat, tuan-tuan. Kita hilang Pulau Batu Putih juga kerana 3 orang makhluk perosak ini, tuan-tuan. Dulunya
Mereka sebantal, sekatil, setilam, sebilik. Tapi bila berlaku ketidakpuasan hati sesama mereka kerana berebut nak jadi Perdana Menteri dan nak sakau projek-projek, mereka berpecah belah dan mereka memperalatkan Barisan Nasional demi kepentingan Muhyiddin Yassin. Dikabarkan ratusan bilion projek direct nego berlaku ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dikabarkan. Lepas ni kita akan tahu. Okey. Jangan termakan jangan termakan tuan-tuan. View yang PH di Facebook adalah view palsu tuan-tuan, bukan original view. Tuan tengok di peti undi nanti. Siapa yang akan menang? Kalau ikut kajian saya, Barisan Nasional akan menang selesa besok. Sebab apa? Sebab keluarga Malaysia bergantung harap kepada Barisan Nasional. Pakatan Harapan takkan mampu jaga keluarga kita. Perikatan Nasional tak akan mampu jaga keluarga kita. Ni kalau anak-anak kita tak makan, siapa nak tolong? Anak-anak kita tak ada duit nak mengaji, siapa nak tolong? Tuan tengok hari ni, ratusan ribu anak muda enggan menyambung pelajaran ke Menara Gading. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab apa? Empati dengan ekonomi keluarga mereka. Mereka sanggup tak menyambung pelajaran semata-mata nak membantu ekonomi keluarga mereka. Tuan bayangkan ratusan ribu anak muda berjihad untuk ekonomi keluarga masing-masing. Kenapa mereka berjihad? Menolak pendidikan. Sebab ekonomi keluarga Malaysia sangat teruk hari ini. Tetapi kita boleh ubah nasib anak-anak muda ni dengan mengundi Barisan Nasional. Sebab apa? Individu dari B4D akan dapat pendidikan percuma, saudara. Keluarga yang miskin 2208 ke bawah akan dibantu tiap-tiap bulan oleh Barisan Nasional melalui sistem ABI cash money terus untuk mencukupkan pendapatan setiap keluarga ke paras RM2,208, saudara. Hanya Barisan Nasional yang boleh jaga rakyat kita, tuan. Saya tak blok Nuruddin ni. Dia kacau. Okey. Betul tak? Kita nak jaga keluarga kita, tuan-tuan. Kita ayah ni, kita nak jaga siapa? Nak jaga anak-anak kita. Kita sebagai seorang ibu nak jaga siapa? Nak jaga anak-anak kita. Betul. Kita nak anak-anak kita ni berjaya. Berjaya dalam pendidikan, bermakna berjayalah dalam kehidupan, tuan-tuan. Kalau hari ni kita undi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, nasib anak-anak kita ni hancur, tuan-tuan. Saya tak sangguplah nak menghancurkan masa depan anak-anak sendiri. Tuan-tuan sanggup ke? Tuan-tuan sanggup ke? Sanggup tak? Nak mengambil masa depan anak sendiri, nak merampas masa depan anak sendiri. Sanggup ke? Gamak tak? Gamak tak? Gamak tak? Siapa yang sanggup nak rampas masa depan anak-anak sendiri? Siapa yang sanggup? Tak ada mana-mana ketua keluarga, ibu keluarga yang sanggup nak mengambil masa depan kehidupan anak-anak sendiri. Tak ada. Aduh, dia ni pun call kita tengah live, dia call tak ada berhenti. Aduh. Betul tak? Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Saya tanya kepada semua ketua keluarga di Malaysia. Saya tanya kepada ibu keluarga di Malaysia. Siapa yang sanggup nak mengambil hak dan masa depan anak-anak kita sendiri? Siapa sanggup? Tak ada siapa yang sanggup. Betul? Tak ada siapa yang sanggup. Jadi, kalau kita... Aduh, dia pun call terkacau. Berhentilah. Jangan call saya lagi. Saya tengah live. Tolonglah. Sebelum nak call saya tu, buka dulu Facebook saya. Kalau saya tengah live tu, jangan call saya. Lepas saya live tu, saya akan call balik. Atau call saya lepas tu. Okay dah? Okay dah? Siapa yang sanggup?
Siapa yang sanggup nak mengambil masa depan anak-anak sendiri? Siapa yang sanggup? Saya tak sanggup. Isteri saya tak sanggup. Yang lain pun sama macam saya tak sanggup. Kalau kita sayang anak kita, kita nak anak-anak kita ni ada masa depan, undilah Barisan Nasional, tuan dan puan. Itu saja pilihan yang terbaik kita ada. Janganlah sama sekali cuba-cuba dengan Pakatan Harapan. Hancur masa depan anak-anak kita, tuan-tuan. Kesian kat mereka, tuan-tuan. Anak-anak kita ni bergantung hidup dengan undi kita, tuan-tuan. Kalau kita buat kesilapan di peti undi, kita angkat pakatan atau perikatan jadi kerajaan, anak-anak kita akan musnah masa depan, tuan-tuan. Takkan wujud kestabilan politik sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Hanya Barisan Nasional yang boleh mewujudkan kestabilan dan kemakmuran kepada keluarga kita. Kita sayang tak keluarga kita, tuan-tuan? Dah sayang, tuan-tuan. Jangan kena tipu lagi. Sebelum nak keluar mengundi, tengok muka anak-anak dulu. Malam ni, sebelum tidur, buka pintu bilik, tengok muka anak kita sorang-sorang sebelum kita nak pergi keluar mengundi. Itu saya pesan saya. Saya ulang. Sebelum saudara-saudari nak keluar mengundi esok, malam ni, yang pertama, lepas anak-anak tidur, buka pintu bilik, tengok muka mereka sorang-sorang. Pagi esok, sebelum nak keluar mengundi, tengok anak-anak saudara-saudara masa dia sedar, dan masa malam ni tengok anak kita tidur, tuan-tuan. Tengok muka anak kita masa kita tidur dulu. Tengok muka anak kita masa mereka tidur. Malam ni, tuan-tuan, pesan saya, tengok wajah anak-anak sendiri masa mereka tidur. First. Pagi esok, sebelum nak keluar mengundi, tengok wajah anak-anak saudara, anak-anak kita ni masa mereka tengah makan dan sebagainya. Dan buatlah keputusan di peti undi untuk mereka, tuan-tuan. Bukan untuk kita. Saya mengundi untuk anak-anak saya, tuan-tuan. Saya berjuang hari ini untuk anak-anak saya. Bermakna saya juga berjuang untuk anak-anak saudara dan saudari. Itu je petua saya, tuan-tuan. Itu saja cadangan saya, tuan dan puan. Saya ulang. Malam ni, saudara tengok wajah-wajah anak-anak saudara tengah tidur. Pagi esok, sebelum saudara keluar mengundi, tengok sekali lagi wajah anak-anak saudara masa mereka dah jaga. Tengok gelagat mereka tengah makan, ada yang mandi, ada yang baca buku, ada yang main game. Tengok wajah-wajah mereka. Dan buatlah keputusan di peti undi. Saya dah sarankan undi BN untuk masa depan anak-anak sendiri. Itu saja. Pasal nasib anak-anak kita ni bergantung dengan kita. Nasib kita pula bergantung kepada kerajaan yang kita pilih. Kalau kita pilih kerajaan yang betul, masa depan anak-anak kita ni akan terbela. Pendidikan anak-anak kita ni akan terjaga. Peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak kita ni akan wujud. Saudara-saudari. Tapi kalau kita salah pangkah, pilih Pakatan Harapan, kalau kita saja rugi tak apa, tuan-tuan. Kita dah melalui kehidupan, tuan-tuan. Tapi anak-anak kita ni akan mengalami kerugian yang sangat teruk. Generasi akan datang ni akan rosak, tuan-tuan. Mereka tak akan dapat pendidikan yang sempurna. Mereka tak akan dapat peluang pekerjaan yang baik. Apa akan jadi, tuan-tuan? Habis kita. Tak payahlah geng PH view palsu. Jangan tipu saya lah. Jangan tipu. Tengok di peti undi esok. Mak ayah mana nak undi PH? Anak-anak mana nak undi PH? Mak ayah mana yang nak undi PH? Kalau orang Islam ni memang tak undi PH dah. Saya cakap terang lah. Kalau orang Islam memang takkan undi PH dah. Umat Islam dah melalui fasa 22 bulan yang cukup dahsyat.
Jadi jangan mimpilah yang Ummah akan bagi undi kat PH. Mana kalau PH tak dapat undi Ummah, bermakna PH juga takkan dapat undi keluarga Ummah. Ni jelas tuan-tuan. Jangan mimpi. Jangan mimpilah Ummah nak angkat DAP di kerajaan. Jangan mimpi. View kamu 100,000 ke 200,000 ke, itu bukan menentukan kamu boleh menang. Sebab kami keluarga Ummah takkan bagi undi kepada Anwar Ibrahim. Sebab di belakang Anwar Ibrahim ada DAP yang menzalimi kami 22 bulan ketika mereka menjadi kerajaan. Kami Ummah tak pernah lupa. Kami tak pernah lupa penghinaan yang kamu buat kepada agama kami, penghinaan kepada raja-raja kami, penghinaan kepada bangsa kami, penghinaan kepada tentera, penghinaan kepada penjawat-penjawat awam, penghinaan kepada golongan-golongan keluarga miskin, dan usaha kamu nak merampas negara ini dengan ISIP dan runstatutkan negara ini. Kami tak pernah lupa, saudara. Kami Ummah juga tak pernah lupa Perhimpunan Daulat 812 untuk menentang ISIP. Jangan mimpilah Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Jangan mimpi. Sebab majoriti pengundi di Malaysia lah daripada kalangan keluarga Ummah. Itu dia. Dan hari kita sedang menyatukan keluarga Ummah supaya tidak lagi tertipu dengan 3 orang pemimpin jahat ini, iaitu Mahathir, Anwar dan Muhyiddin. Inilah 3 pemimpin jahat, tuan-tuan. Yang cuba mecah belahkan Melayu kerana kepentingan gila kuasa mereka, tuan-tuan. Mereka sanggup berpakat, bersekongkol dengan DAP semata-mata kerana nak menjadi Perdana Menteri. Mahathir, Muhyiddin, Anwar adalah manusia yang tidak boleh kita percayai, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Saya stop dulu. Saya nak pergi ke markas. Clear, tuan-tuan? Saya ulang. Last ni. Malam ni, tengok wajah anak-anak kita masa mereka tidur. Malam ni. Pagi esok, sebelum keluar mengundi, tengok sekali lagi wajah anak-anak kita masa mereka dah jaga. Tengok gelagat mereka tengah makan, tengah mandi, tengah main game dan sebagainya. Dan buatlah keputusan di peti undi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tuan-tuan.